Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Seperti biasa saudara, jam 3.30 petang saya hari ini berada di Keluang saudara. Hotel Anika, satu hotel yang cukup mesra pelanggan. Kalau anda datang ke hotel ini, datang ke daerah Keluang, silalah bertandang ke Hotel Anika. Ada coffee house, mesra pelanggan. Saudara Abdul Rashid, apa khabar? Abdul Rasa Alang, bukan Abdul Rashid ya. Saudara Marjan dan Nari, Yaumun dan Mankidal di Instagram. Saudara Peleri, saudara Marjan Menggun, saudara Syamsul Fahmi. Apa khabar saudara Faizal Acoy? Salam satu Malaysia. Zelensky UKRK, ini dari mana ni? Apakah anda daripada ini Ukraine? Saudara Puan Nur Faizal, saudara Isni Ahmad. Begitu juga dengan saudara kecil sangat saudara, siang-siang begini dia silau, tak pernah nampak. Apa khabar Tuan Puan Fatimah? Saudara mengambil berkat ya saudara West Mangan mengambil berat. West Mangan West, saya berada di Johor hari ni saudara, di Keluang. Seronok saudara duduk di Keluang ni. Saya tengok cuaca masih lagi ada sedikit mendung lah, mungkin hari hujan lah sebentar lagi. Sebab hari ni saya nak jumpa dengan calon, kalau boleh nak jumpa dengan calon ahli parlimen. Kabarnya di Keluang ini calonnya daripada MCA yang diturunkan. Tapi saya tak nak cakap soal politik siang-siang ni saudara. Waktu ini kita mengimbau kembali dalam sistem memori saudara. Ingat saudara, jangan lupa saudara Innovic, saudara Madam K, saudara Yahya Amin, Puan Zarah Jusoh, saudara Rokar Mat Said, Puan Arizah Said, saudara Mat Saleh. Begitu juga dengan saudara saya minta maaf saudara Kasturi di TikTok saudara. Petang ini kita nak bercakap pasal apa saudara? Ini memori saya ingat masa dulu-dulu waktu zaman saya kecil-kecil, zaman muda-muda saya dulu. Apakah anda ingat zaman muda-muda saya dulu atau zaman kecil-kecil saya dulu, sistem komunikasi negara waktu itu belum mempunyai inovasi yang terhebat macam sekarang saudara. Masa itu tak ada internet. Cuma yang ada hanyalah telefon disediakan di balai polis. Kalaulah mana rumah-rumah yang ada telefon masa itu saudara, itu terdiri daripada orang-orang kayangan ataupun Tok Pengulu. Tok Pengulu pun adalah Tok Pengulu tu ada dibekalkan. Yang lain tak ada saudara. Susahnya. Dan nombor telefon dulu mudah diingat. Itu sekitar 3 nombor. Seingat saya nombor telefon dekat kampung saya, kat balai polis kampung baru saya duduk, 132 05 132. Sampailah ke kampung saya. Dan yang seronoknya orang Perak saudara, bila kita membuat panggilan telefon, dia tak kata panggilan telefon, dia kata pukul telefon. Bila adanya kematian, ada kecemasan, saudara, keluarga akan cakap, cepat-cepat pukul telefon. Pukul telefon, itu ayatnya saudara. Kalau saya ingat ya. Saudara Tengku Osman, apa khabar? Rubidin, Yung, BF. Jadi penggunaan telefon begitu tak banyak sangat. Jadi kalau berlaku kematian ataupun selalunya kita menghantar telegram. Telegram cuma boleh dihantar sama ada di pejabat pos ataupun waktu malam-malam. Itulah gunanya balai polis, bukan pondok polis saudara, balai polis. Di kampung saya tu ada satu balai polis. Dia ada satu sarjan, jadi OCS-nya. Dan bila berlaku kematian, kita nak bagi tahu saudara kita di luar kawasan kita, macam di Ipoh, di Johor, di Singapura, di Pulau Pinang, keluarga akan cakap, saudara Muhammad Azim Muhammad Ali, pukul telefon. Ayatnya dia pukul telefon. Kalau dipukul telefon, rumah pecah lah saudara. Tapi itulah cara orang kampung saya menggunakan sistem telekomunikasi. Bila ada berlaku kematian, maka dihantar telegram. Jadi kadang-kadang orang tua tanya, kamu dah pukul telefon ke? Dah hantar telegram ke? Telegram tahu pula sebutnya. Ini macam mana mayat ni nak diuruskan? Tak, anak dia kata nak balik juga. Tunggu. Sampailah pukul 5 petang untuk malam. Kadang-kadang mayat itu sampai sehari suntuk. Dulu saudara. Dan telefon. Terima kasih saudara Maknur Hafizan, hadir dari Jeli ya saudara. Ini hotel ni bising sikit saya sebab ramai pelanggan. Ramai pelanggan dari luar, baru dari Keluang ni. Keluang ini dulu saudara adalah bandar yang begitu diperhatikan oleh pihak berkuasa.
Di sini dulu memang ada kegiatan pengganas, komunis dan sebagainya. Zaman pasca kemerdekaan saudara, waktu negara kita diancam oleh gerila komunis. Dan Keluang ini juga adalah merupakan tempat pertama dia punya stesen kereta api. Keluang. Sebab itu kalau saya tengok dalam filem-filem ada juga dari Keluang. Dan ini bandarnya kadang-kadang kat stesen kereta api itu katanya lah, tapi saya tak pernah jumpa. Agak keras juga sikit saudara. Kadang malam-malam berjumpa dengan sang kuntilanak katanya saudara. Itu di Keluang. Jadi kalau saudara berkunjung ke sini, jangan lupa Hotel Anika. Hotel Anika ni saya lihat memanglah kaki tangannya mesra pelanggan. Alhamdulillah. Dia tengok dia punya signage tu dah jadi macam Hilton Hotel. Tapi servisnya saya rasa terbaiklah Hotel Anika ni. Komplit, adanya internet. Jadi sebab itu sekarang ni kita bercakap soal dulu pukul telefon. Sekarang ni tak perlu dah. Dan inovasi telefon ni saudara, dia berubah. Daripada telefon, dulu kalau rumah yang ada telefon tu kira orang kayangan. Dan kemudian masuk telefon. Dan tak ada pula kerisauan ya. Kita tak risaulah lingkar nombor apa semua. Kemudian telefon tu warna hitam sebenarnya. Kadang-kadang adalah warna putih. Kalau tengok filem P. Ramlee dulu. Daripada telefon yang kekal di rumah, dia ada pula telefon bimbit. Saya ingat sekitar tahun 1979. Telefon bimbit mula dikenalkan di negara kita ini saudara. Tahun 82. Saya ingat tahun 82. Dan masa itu telefonnya line-nya 010. Cuma yang ada Telekom. Itu pun bukanlah di liputan di seluruh negara, tidak saudara. Ada tempat-tempat tertentu kerana masa itu pencawang untuk telekomunikasi ini tak begitu meluas. Kemudian datang inovasi lagi baru Dencall. Kalau saya ingat dulu nama telefon dia Dencall. Telefon Dencall ni saudara, kalau orang yang ada telefon tu, saya kata baling kepala anjing pun pengsan. Besar saudara, bimbit macam bawa ini handbag saudara. Dulu. Selepas kemudian datang lagi inovasinya kecil sedikit. Barulah datang yang besar sikit, bukan dulu bimbit macam ini handbag, kemudian dia ada bimbit kecil. Kecil tu besar juga lagi saudara. Tapi di sekitar Kuala Lumpur ni kebanyakannya yang gunakan telefon bimbit ni bapak-bapak ayam. Aduh, zaman dulu lah. Kelepas itu barulah ada telefon kecil yang sekarang ni kita gunakan 010, 101 dan 011, 012. Datangnya sistem telekomunikasi, adanya ini Maxis, Telco, berbagai lain lagi. Saudara K. Kasturi, apa peluang? Ini bukan peluang, ini keluang saudara. So jadi begitulah inovasi yang kita alami dalam sistem komunikasi negara kita saudara. Dan saya melihat dulu kita hanya mengingat nombor telefon by heart, mungkin kerana nombor tu 3 digit. Kemudian naik sikit 4 digit. Tapi sekarang ni saudara, kalaulah saudara mempunyai telefon tertinggal di mana-mana, bagai nak rak pengsan saudara. Tinggal aja telefon di rumah, boleh patah balik ke belakang saudara. Kenapa? Kerana dalam telefon kita ini, di situlah letaknya perisian. Kita mengisi segala data-data yang penting dalam telefon. Kalau hilang telefon tu, orang tak kisah, orang boleh beli. Tetapi yang tak boleh beli data-data, nombor-nombor telefon, teman-teman, dan juga kadang-kadang menggunakan sistem perbankan. Ini yang pentingnya sekarang ni, telekomunikasi telefon. Dan itulah negara kita melalui inovasi yang kita boleh dikatakan agak terkehadapan dengan negara-negara ketiga. Akhirnya dunia tanpa sebandan. Dan hari ini kalau tak ada nombor telefon, boleh pengsan dah. Saya kira-kira lah, seingat-ingat saya, telefon yang saya gunakan sejak daripada tahun 1982 sampai hari ini, rasanya adalah dalam 20 jenis. Dulu mahal saya. Ada yang harga 3,000, kena beralih pula 7,000, mula 7,000, kemudian 3,000, kekal 3,000, 2,400. Sedangkan ia hanyalah sekadar macam alat toy saja saya. Anak-anak kita 2-300 je. Tapi kalau kita lihat dia punya nilainya,
beratus ribu dah habis. Bayangkanlah saudara bagaimana kalau seluruh rakyat negara kita ini begitu ramai menggunakan sistem telekomunikasi yang segala-galanya di hujung jari. Bukan talian telefon itu saja. Yang mahalnya adalah peranti ataupun alat telekomunikasi itu. Banyaklah saudara, adanya Samsung, pelbagai jenis jenama saudara. Dulu Dencall, selepas Dencall datang Samsung, lepas Samsung macam-macam alat saudara. Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Sekarang ni saudara dekat saja. Dulu saya ingat lagi kalau waktu saya belanja masa di London dulu saudara, kadang-kadang saya balik kampung menghubungi teman-teman saya di kota London. Kena buat panggil telefon tu kena melalui operator. Tolong hubungkan saya mana London. Nombor kita bagi nombor ni. Tunggu sekejap. Operator akan bagi tahu. Okey, boleh bercakap. Sekarang tak payah saudara. Kalau teman saudara ada di negara China, teman saudara ada di Amerika, teman saudara ada di Norway, ada di London, ada di Mekah, semua dapat, tak ada masalah. Malahan live saya ni pun saudara ditonton oleh teman-teman kita di Norway, di London, di Mesir dan di seluruh negara. Ini dikatakan dunia tanpa sempadan. Saudara, kenapa saya bercerita soal ini hari ini saudara? Kerana saya mengingatkan saudara bahawa negara kita begitu jauh maju ke hadapan. Tapi ini tidak disyukuri oleh generasi hari ini. Generasi saya, kalau rumah ada telefon tu kira mewah sangatlah. Kadang-kadang tak ada talian pun, letak saja sebagai hiasan saudara. Saudara Said Idrus, apa khabar? Terima kasih, jaga kesihatan. Kita bercakap ini pasal telecommunication, telefon saudara. So itulah inovasi telekomunikasi yang dialami oleh negara kita. Baik saudara. Now, begitu juga negara kita saudara adalah negara Nokia 3310 kuat. Betul saudara Rosli Rahim, Nokia 3310 kuat. Dia macam-macam nombor macam-macam line telefon ada, macam-macam peralatan telekomunikasi pada. Saudara kemudian Mi Learning, saudara Yaimah Hassan. Saya nak tengok apa komen anda tentang berhubung dengan telefon. Sebab mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya, kami melihat inovasi, peralihan, telekomunikasi yang kita alami begitu pantas berlalu. Ya saudara, daripada telefon dulu tak perlu risau-risau. Sekarang ni kalau tertinggal telefon atau hilanglah telefon, Allah, satu benda, Mobira, Nokia, Motorola. Ya saudara Zakaria Hashim, benar? Mobira, Nokia, Motorola, ada lagi tu. Ya, jadi berartinya kalau saudara Zakaria Hashim dah membeli telefon itu, getihnya sekurang-kurangnya 3, 4 atau 4 atau 5 jenama. Harga 2-3 ribu, mau habis 10 ribu lah rasanya. Saudara Syamsul Anwar, dulu masa di hostel, duit tak ada. Buat reverse charge call untuk rumah, betul. Dulu kalau kita main telefon, ada pula sistem telekomunikasi, dulu ada reverse charge. Kita bagi telefon operator, kosong, operator, saya nak buat panggilan reverse charge. Iaitu reverse charge itu call itu akan dikenakan bayaran oleh pihak sebelah sana, double. Jadi operator akan panggil, hubungi, ini ada reverse charge, semua nak, ya. Kalau duduk di asrama dululah, ya saudara. Itulah keadaan sekarang yang kita lalui saudara. Bagaimana telekomunikasi saudara Dahlan Yusof, politik lah sikit. Tak boleh. Saya petang-petang saya tak nak bercakap soal politik saudara. Sebab saya nak bercerita tentang bagaimana kita melalui dalam segmen memori kita mengenang agar kita sedar bahawa dunia ini terlalu cepat, terlalu pantas berlalu. Jangan kita merasakan bahawa hidup ini mungkin kita ada 100 tahun lagi. Itu yang ada sajak yang mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Cik Sofia benarlah saudara. Itu cerita dulu. Jadi kadang-kadang bila kita telefon, kita buat panggilan dari London nak bercakap, kena hantar surat dulu. Hantar surat pada ibu saya, sekian-sekian waktunya saya akan hubungi. Tapi hubunginya bukan di rumah orang, di balai polis saudara. Itulah. Saudara Yusof, saya minta maaf, saya tak mau bercakap soal politik ni, kita bergaduh apa petang-petang ni seronok kita bercerita tentang zaman silam. Tuan Haji Tash dia kata zaman ayah saya ni benar saudara. Puan Nuridah Kamarudin, ya, ini anda mungkin generasi Y, generasi yang terlalu terdedah pada benda-benda yang baru.
Saya adalah generasi yang, bukan kolot saya, generasi yang dalam keadaan dunia begitu susah waktu itu. Memiliki handphone dulu saya adalah dilihat sebagai satu benda yang lavish, satu benda yang orang kata hebat lah. Kemudian dia berubah. Ya, saudara Kamarudin, saya dari Ipoh. Terima kasih. Saudara Hanizam, betul, politik waktu malam. Waktu petang ni, saudara Zaki Hashim, kita happy-happy. Hari ini, kita mengimbau cerita pasal telefon. Cuba apakah anda tak terfikir daripada di rumah telefon yang terletak saja, kemudian kita inovasinya. Dulu tak ambil kisah, tak pernah fikir pun nak ada nombor telefon, nak ingat, tak ada, tertulis dalam diary kita saja. Sekarang ini tak ada telefon, setengah mati saudara. Oh, kalau suami isteri hilang lah agamaknya, boleh bergaduh laki bini saudara. Saudara Abu Nems, ya, saudara, saya guna Alcatel, betul. Itu yang terbaru lah tu rasanya Alcatel. Dia sekali dengan Alcatel dia rasanya sekali, dia belum lagi, masa itu belum lagi Samsung rasanya. Ini cerita, terima kasih Saudara Mahdi Hashim. Cuma selepas saya dah cerita tentang komunikasi apa semua, saya nak memberitahu pada anda bahawa negara kita ini begitulah, kita sentiasa menyantuni warganya dengan baik. Walaupun bapanya seorang penyamun, walaupun bapanya seorang pengganas, tapi kalau anaknya, kita tidak berdendam. Saya ingat lagi, saudara, saya pernah membuat liputan. Banyak orang tak tahu. Memang kita benci dengan ketua pengganas komunis. Macam sampai di Keluang ni, tu ingatlah. Kekejaman komunis apa semua. Memang kita benci sebenci-bencinya. Tapi kita tak membenci generasinya. Dan hebatnya negara kita ini, saudara, pimpinan negara masih memberi peluang kepada warisan. Walaupun bapaknya komunis, atuknya komunis, tapi anak-anaknya kalau mereka jadi warga yang baik, maka kita terima mereka sebagai warga untuk sama-sama membangunkan negara. Seperti Chen Peng. Banyak orang tidak tahu bahawa anak Chen Peng ada seorang, nama dia Ong Bung Kok. Dia adalah seorang peguam saja, seorang lawyer, dan kita menerima. Dia saudara Fridi, kalau politik 24 jam pening lah, betul. Jangan lupa saudara, begitulah ertinya hebatnya negara kita ni, kita terbuka. Kita adalah warga yang saling bermaaf-maafan. Kita boleh memaafkan, tapi kita tak lupa. Bila saya jumpa dengan Ong, saya pernah bertemu dengan Ong Bung Kok. Waktu tu pejabat dia dekat Jalan Silon di Kuala Lumpur, buat interview. Dia kata memanglah bapak dia masuk hutan apa semua, meninggalkan ibu dia. Jadi ibu dia masa tu dia di Pekanggeni lah. Dan jadi ibu dia membesarkan dia dengan bertani dan sebagainya. Dan kadang-kadang dia merasakan seolah dia tidak ada punya bapa dah. Itulah keadaannya saudara. Dan dia membina kehidupan, belajar. Akhirnya dia berpeluang menjadi seorang peguam, iaitu Ong Bung Kok. Jadi kadang-kadang saya bertanya dengan dia, kenapa dia tidak mau melibatkan diri sebab nak jadi peguam, banyak orang jadi wakil rakyat. Dia kata, saya tidak mau soal itu, saya meneruskan untuk menegakkan undang-undang. Yang kejam tetap kejam, yang ganas tetap ganas. Begitulah saudara, negara kita ni saudara. Saudara Mira Harun, telefon dulu-dulu ada bentuknya besar, yang memilikinya bangga, betul. Dulu-dulu telefon tu saudara, dia macam deh. Ini terbaru ni macam ni saudara, ini terbaru saudara. Dulu-dulu ada lagi tu saudara. Sekarang ni macam hotel adalah telefon. Nah itu pun sekarang ni ada dia punya kaki tangannya gunakan yang pakai macam pilot lah saudara. Saudara Rosti Rahim, jalan persekutuan dulu roadblock sangat banyak. Yang ini seronok saudara, jalan persekutuan itu ni bila pihak polis, pihak berkuasa mengadakan sekatan, mereka bukan apa, untuk memeriksa dan memastikan. Pertama-tama sekali kereta tu ada road tag. Yang kedua pemandunya tu ada lesen. Dan waktu itu saya kalau telefon, kalau dalam telefon, guna telefon dan kereta taklah begitu tegas. Tapi bila akhirnya banyak kemalangan berlaku, maka begitulah pihak pemerintah terpaksa mengenakan syarat kalau bawa telefon, bawa kereta, memandu dengan menggunakan telefon, maka boleh disaman. Tapi sekarang tak ada masalah saudara. Sebab dah ada dia punya talian letak kat telinga. Okey, tak ada masalah. Dia panggil hands free. Saudara Rahman Speed, saudara Acam, apa khabar? Saudara Tun Kamal, 4 tulang kering. Ini di TikTok saudara.
Lee Kum Siak. Dulu masa yang terdekat, handphone boleh digunakan melalui satelit tanpa base station. Bila SpaceX dilancarkan dalam masa terdekat. Wah, ini hebatnya Lee Kum Siak ni. Dia boleh memberitahu sejarahnya. Saya tak belajar apa itu. Minta maaf, saya tak tahu. Tapi saya, seingat-ingat saya, telefon ini daripada guna telefon atas meja, kemudian telefon bergerak yang besar, kemudian yang kecil. Jadi berbalik kepada cerita anak camping ni saudara. Ni saudara Samsul Anwar. Tapi pasal handphone ni banyak aksiden daripada yang tak menghargai kemudahan semasa. Benar saudara Samsul Anwar? Kadang-kadang kita ni tidak menggunakan kesempatan dalam hidup kita ini untuk lestari kehidupan. Sebenarnya telefon itu bukanlah penting sangat, tapi sebab kita nak bercakap sambil memandu, dan ini membuatkan fokus kita tak ada. Kalau dia apalah salahnya setengah jam, apa salah? Cuba cakap, saya tengah memandu, sila hubungi saya setengah jam lagi. Tak ada masalah. Saya kalau saya mandu, saya cakap, saya minta maaf, saya sedang memandu sahabat. Saya akan call dia balik. Itu tak ada masalah kan? Tapi nak layan juga. Kadang-kadang tu sebelah tu ada kekasih ataupun yang menghubungi kekasih. Sekarang ni dulu Abdul Rahim, setiap daerah kalau dibuat roadblock tu kenangannya tak macam sekarang. Benar saudara. Kalau dulu tiap-tiap antara satu daerah ke satu daerah ada bukan roadblock, sekatan lalu lintas oleh pihak penguasa polis. Dulu kalau yang membuat roadblock ataupun sekatan itu pihak polis, kerana kadang-kadang ada suspek, perompak, penyamun dan sebagainya. Nah saudara. Tapi yang tak seronoknya tu bila ada JPJ sekali. Itu yang ketor saudara. Kalau tak bayar road tax, kadang-kadang tak ada lesen. Senas Hadi, area Puchong mendung betul saudara. Saya di sini di Keluang ni, di luar hotel saya nampak juga mendung saudara. Terima kasih atas laporan saudara. Di Puchong mendung, tapi di Keluang juga mendung. Mudah-mudahan tak ada hujan saudara. Ramsing apa khabar? Ya saudara Nas Hadi, area Puchong mendung. Saudara Empat Pelang Kering, Muhammad Ali Mat Ayub, Mak Khalid Syahmi. Ini perbualan kita petang ini, cerita pasal telefon dan bagaimana lestari kepimpinan negara tidak meletakkan kezaliman mengatasi segala-galanya. Kita tak zalim. Sebab itu kalau orang mengatakan negara kita ini zalim, tak betul. Anak ketua penganas komunis, Chen Ping, boleh jadi peguam. Artinya dia berpeluang untuk membesar di sekolah. Tentulah percuma. Kemudian dia bapa mak dia boleh bercari kehidupan, boleh menghantar anak ke universiti, daripada universiti balik keluar daripada universiti buat chambering, ataupun bekerja dengan syarikat peguam, dan akhirnya dia diisytiharkan sebagai seorang peguam. Artinya saudara, kita di mana-mana pun negara kita ini begitulah, ini mewah dan murahnya hati pemimpin, hati rakyat kita. Saudara, itu yang paling penting saudara. Jangan, sebab itu saya agak kecil hati kalau saya berada di luar negara, bila orang mengatakan Malaysia mengamalkan double standard apa semua tu, pasti saya akan marah. Sebab kita tidak mengamalkan double standard saudara. Kita melalui pasar-pasar kehidupan. Saudara, Madam K tangkap pun mendung ya, ditangkap ni mendung. Saya tak ni di sini, saya di Keluang, tangkap mendung saudara ya. Terima kasih saudara, teman-teman memberi laporan supaya kita dapat mengetahui suasananya. Saudara Zazila Yaakob, saudara Hasan Mazali. Masa tu selain ada Selcom 011 dan 010. Betul? Tak silap saya 011 yang pertama tu. Masa itu, tapi lainnya very bad. Beratlah. Untuk kita menghubungi kalau dekat mandu kereta tu, kalau saya balik kampung daripada Rawang tu sampai ke Teluk Intan tu dah terputus. Ataupun nak sampai ke Tanjung Malim terputus. Lepas Tanjung Malim tu nak sampai ke Tapah ada lain balik sikit. Saudara Abdul Aziz Rahman, Tanjung Karang juga mendung, angin mula kuat, tanda-tanda hujan akan turun. Saudara Roki Ahmad, Bentung hujan. Saudara Barum undi Ahmad malam nanti. Jadi artinya saudara, laporan saya dapat di seluruh negara nampaknya mendung. Saudara, memang suasana sekarang ni musim hujan, tapi bukanlah hujan lebat saudara. Kalau cuma ini petua saudara. Saya melalui dulu kalau saya main golf, kalau saya keluar daripada bersia-sia, bila tengok cuaca mendung, ini ilmu saudara. Bila mendung, ada angin, belum hari hujan lagi saudara. Cuma bila angin itu angin sejuk. Saya dulu kalau main golf dulu dekat padang golf,
Tengok ada hujan, mendung aja, kemudian ada angin. Tengok belum sejuk, belum lagi. Artinya angin sejuk baru hujan akan turun. Kalau angin tu lalu sejuk, masa macam lebih kurang ikon sikit saja, hujan akan turun lebih kurang 10 minit selepas itu. Dan nak tahu bilakah waktunya hujan akan berhenti. Secara orang Kedah panggil hujan seriat. Kalau kat kampung saya panggil hujan dah berhenti. Nak tahu hujan berhenti, saudara akan melihat di awan-awan ataupun di atas langit kita ini burung-burung berterbangan. Selagi burung tak keluar berterbangan daripada dahan ke dahan, daripada pokok ke pokok, artinya hujan tidak akan berhenti lagi. Walaupun dia berhenti, kemudian dia akan datang lagi. Tapi kalau ada pohon bunga-bunga, baling hujan, ya, dia Kedah hujan, Taiping hangat. Abu Nem, macam mana Taiping hangat? Selalu Taiping lah hujannya. Sahabat bernam, cuaca mendung. Terima kasih saudara. Rosdilla, dulu-dulu lain yang ada, cuma Selcom je, betul saudara. Jadi berbalik kepada hujan tadi saudara, kalau dia berhenti, burung-burung tidak lagi berkeliaran, berhati-hati, hujan akan turun balik. Tapi bila saja hujan beringai-ringai, lepas itu kita nampak burung terbang, artinya hujan akan berhenti saudara. Ini betul. Banyak orang tanya dengan saya, apa bezanya petul dengan hujan sains? Ya saudara, petul ni saudara, contohnya segelas air air panas. Kalau saudara isi air panas tu dalam gelas, contoh ya, air panas saudara isi dalam tu, kemudian kalau saudara pegang dengan tangan begitu, itu tak mampu saudara pegang. Tapi kalau saudara pegang dengan atas bawah tu, boleh pegang 3-4 jam. Jadi tak ada masalah. Itu petua yang dikatakan. So saudara, ada teman lain, Ampang mendung, terima kasih saudara Mokhtar Mahmud. Kuala Kangsar tadi hujan tapi sekarang dah panas. Okey, dari Kuala Kangsar. Saudara Nazid Saji, Mersing hujan. Oh, Mersing dah hujan ya. Apa khabar? Kita jumpa sekejap lagi. Saya tengah live. Saudara Batu Pahat panas ya. Saudara Junaidi Hakim, Tapah pun mendung. Bos keluang kat mana? Saya saudara Mat Isa, saya dikeluang di hotel Anika Hotel. Memang hotel ini saudara memang terbaik. Warga di Keluang ini warganya terbaik juga saudara. Selcom TM Touch, terima kasih Nurit. Begitulah keadaannya. Keluang saudara Mat Isa, saya berada di Keluang di hotel Anika Hotel. Saudara boleh datang nak jumpa saya, tak ada masalah. Sebab malam ini saya akan menghadiri himpunan. Malam ini penting saya. Sebab saya akan menghadiri himpunan pertubuhan Melayu Keluang yang dipimpin oleh Tuan Haji Ramli. Inilah satu-satunya pertubuhan yang diasaskan usia dah 50 tahun lebih. Selain daripada UMNO, dia ada ini Saudara ID Yasin, Teluk Intan mendung. Batu Pahat panas. Tapah mendung. Dapur Yan tak ada laporan. Changlun hujan renyai-renyai. Changlun hujan renyai-renyai saudara. Pak Lang apa khabar? Tengok mana lagi? Laing Jok apa khabar saudara? Tapah pun mendung, Batu Pahat panas. Kesrion. Saudara Mahathir Hashim, jom golf round. Tak boleh saudara. Sekarang ni tidak ada masa untuk saya bermain golf. There's no golf time to me. Sebab saudara Nasir, Terengganu mendung. Artinya saudara, di seluruh negara kita dalam keadaan yang mendung. Mendung itu tidak berarti hujan saudara. Sebab itu bila orang mengatakan bahawa negara kita ini akan banjir hujan, tak ada. Macam di Keluang ni, tadi saya nampak mendung, sekarang ni panas pula dah. Kalau orang Perak, orang Kedah panggil panas lit-lit saudara. Saudara Zakaria Cik Hashim, Selcom 010 dan Mobilcom 018. Saudara Makji, YB Tok Fah Azizah ada ke? Rasanya Kak Pah, saya panggil dia Kak Pah. Datuk Sharifah Azizah bin Said Idrus. Dia adalah ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Mahkota yang menang dalam pilihan raya yang baru dulu. Saudara Mak Johari, bila hujan kenapa banyak burung layang-layang? Saudara, bila hujan burung tak terbang. Kalau nak tahu bila hujan genyai-genyai, burung dah terbang, itu tandanya. Sebab itu orang kata early bird catch the worm. Artinya burung-burung akan cepat terbang lebih awal untuk mencari cacing kehidupannya saudara. Okey saudara, hari ni kita tepat jam 3.30, sekarang pukul 4, setengah jam. Kota Tinggi mendung. Junaidi Hakim, Tapah pun mendung.
Saudara Ismaili, Jafri. Baik, saudara, kita jumpa jam 9, pukul 8 malam ini, saudara. Malam ini saya awal sikit sebab saya akan berbual dengan Ketua UMNO bahagian Keluang, Dato' apa nama, lupa nama. Pukul 8. Kita bertemu jam 8 malam. Saya harap anda sihat walafiat, selamat menjamu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.